Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama iaitu Muhammad Aiman Arif bin Zakaria, dan saya sendiri iaitu Muhammad Aiman bin Haji Ishak, dan rakan saya yang terakhir Nur Amalia Atira binti Muhammad Azman. Kumpulan kami telah memilih untuk mencipta satu projek yang dinamakan Asrama RFID. Asrama RFID ini adalah satu perisian yang maju bagi menguruskan aktiviti asrama, yang mana dapat membantu warden asrama untuk mengawal penggunaan elektrik ataupun penggunaan lampu di setiap bilik di asrama. Projek yang kami lakukan ini juga dapat membantu warden untuk mematikan lampu secara automatik dengan cara menyentuh kad RFID sahaja. Dengan ini, warden akan dapat mengawal sepenuhnya setiap penggunaan lampu di asrama. Permasalahan kajian. Berdasarkan kajian yang dilakukan sama ada di asrama sekolah maupun universiti, kami mendapati bahawa kebanyakannya tidak mengambil serius mengenai isu penggunaan elektrik. Terdapat asrama yang mempunyai undang-undang dalam penggunaan elektrik. Contohnya terdapat beberapa asrama sekolah yang mengarahkan pelajarnya untuk menutup lampu bilik selepas jam 11 malam. Walaupun undang-undang telah ditetapkan oleh warden, masih terdapat segelintir pelajar yang ingkar dengan arahan tersebut. Ini akan menyebabkan bil elektrik di asrama tersebut menjadi tinggi. Selain itu, masalah yang kami dapati adalah warden perlu berjalan ke setiap bilik di asrama bagi memastikan semua lampu dipadam mengikut waktu yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahawa warden sukar untuk mengawal kadar penggunaan elektrik. Sebenarnya saya akan menerangkan mengenai objektif projek kami. Yang pertama adalah bagi mengurangkan kadar penggunaan elektrik di asrama. Objektif yang kedua adalah bagi mengurangkan bil elektrik asrama. Dan objektif kami yang terakhir adalah memudahkan tugas warden, iaitu warden asrama tidak perlu lagi bergerak ke setiap bilik bagi mematikan lampu bilik tersebut. Akhir sekali, saya akan menerangkan mengenai skop projek. Sistem kawalan lampu ini adalah untuk mengawal sekolah berasrama. Pengguna yang menggunakan sistem RFID asrama ini terdapat dua golongan. Yang pertama, staf sekolah ataupun warden asrama, iaitu orang ataupun individu yang bertanggungjawab untuk mengendalikan asrama dan mengawal kadar penggunaan elektrik dalam kalangan pelajar asrama. Golongan yang kedua adalah pelajar, iaitu golongan yang akan melihat dan merasai sendiri RFID asrama itu. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalia Atira binti Muhammad Azman. Nama matrik AA 180497. Ingin membentangkan tentang metodologi untuk projek asrama RFID. Untuk kaedah pengumpulan data, kami menggunakan penyelidikan internet untuk mencari maklumat mengenai alat, peranti serta operasi RFID di Google, sama ada dalam bentuk gambar, artikel dan sebagainya. Untuk kaedah analisis data, kami menggunakan kaedah persampaian sistematik dengan mengatur dan membandingkan masa penggunaan lampu di asrama antara RFID dan manual. Untuk instrumen kajian, kami menggunakan komputer riba dan telefon bimbit. Komputer riba untuk mencari maklumat dan menyimpan data dari ujian projek, iaitu maklumat tentang komponen elektronik dan sebagainya. Telefon bimbit digunakan juga untuk mencari maklumat serta mengambil gambar dan video untuk menjalankan proses kejadian asrama RFID ini. Kemudian perisian yang kami gunakan atau software, kami menggunakan Arduino IDE, iaitu untuk memprogram Arduino board dengan membuat coding. Kemudian kami juga menggunakan Proteus, untuk mereka bentuk litar sebagai simulasi sebelum diaplikasikan pada projek sebenar untuk memastikan projek sebenar betul-betul beroperasi. Kemudian untuk komponen elektronik, kami menggunakan Arduino Uno
iaitu sebuah microcontroller yang mengawal komponen elektronik lain berdasarkan kod yang telah diprogramkan. Kemudian kami juga menggunakan RFID reader yang menggunakan gelombang radio untuk membaca data pada tag atau kad yang menghantar dan menerima signal. Untuk projek ini kami menggunakan kad RFID yang digunakan untuk mengakses sistem RFID untuk mengawal tindakan yang telah diprogramkan. LCD untuk mempamerkan karakter sebagai panduan proses seperti lampu dibuka, lampu ditutup dan sebagainya. Kemudian kami gunakan relay 4 channel, itu untuk mengawal pelbagai komponen yang mempunyai arus tinggi dan dikawal secara langsung oleh microcontroller seperti Arduino. Kemudian untuk RF transceiver untuk menghantar atau menerima isyarat radio antara dua peranti dan berkomunikasi dengan peranti lain secara tanpa wire atau wireless. Dan reka bentuk projek, di bilik server kami menggunakan RFID, LCD, Arduino, relay 4 channel dan RF transceiver yang disatukan untuk menjadi satu sistem lengkap dan mengawal lampu-lampu di bilik 1, 2 dan 3. Okey, untuk carta alih atau flowchart, proses dimulakan dengan sentuh kad RFID pada RFID reader. Kemudian reader akan membaca kad RFID yang mempunyai maklumat. Kemudian untuk pilihan, jika kad RFID tidak sah, maka LCD akan pamer error, kemudian proses itu tamat. Dan jika kad itu sah, LCD akan pamer keadaan lampu di setiap bilik, sama ada keadaan lampu itu buka atau tutup. Kemudian relay akan mengubah keadaan switch kepada switch buka atau tutup. Kemudian proses itu tamat. Jadi jika keadaan asal lampu ialah buka dan kad itu sah, maka LCD akan pamer keadaan lampu di setiap bilik sebagai tutup. Kemudian relay akan mengubah keadaan switch kepada tutup dan lampu setiap bilik akan tutup, kemudian proses itu tamat. Okey, itu saja untuk metodologi. Di sini saya akan menunjukkan demonstrasi seorang warden dan seorang pelajar di sebuah asrama. Untuk menghidupkan lampu tersebut, warden perlu menyentuh kad RFID tersebut. Lampu pertama mewakili satu kad, lampu kedua mewakili kad kedua dan lampu ketiga mewakili kad ketiga. So, warden telah menghidupkan lampu-lampu tersebut dengan menyentuh kad itu. LCD status menunjukkan lampu ketiga-tiga bilik tersebut dalam keadaan on. Bilik pertama on, bilik kedua on dan juga bilik ketiga pun on. Okay, kita dapat lihat lampu-lampu ketiga memang betul dalam keadaan on, lampu telah pun terbuka. Okey, sekarang pelajar mematikan lampu tersebut dengan menekan switch off pada bilik masing-masing. Kita dapat lihat ketiga bilik tersebut lampu tidak hidup. Okey, so untuk menghidupkan lampu tersebut, pelajar hanya menekan switch on pada bilik masing-masing. Ketiga bilik lampu telah dihidupkan. Okey, untuk mematikan lampu tersebut, warden hanya perlu menyentuh kad RFID tersebut, bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga. Yang ini mewakili kad untuk setiap bilik. Okey, di sini LCD dapat dilihat ketiga-tiga bilik tersebut dalam keadaan off. Dan lampu dapat dilihat adalah dalam keadaan off. Tapi apabila pelajar ingin menghidupkan semula, ianya tidak berkesan kerana warden telah mengaktifkan sistem tersebut untuk lampu dalam keadaan off. Dan lampu tidak boleh dihidupkan oleh pelajar. Dan untuk mengaktifkan semula on lampu tersebut, warden boleh menyentuh ketiga-tiga untuk ketiga-tiga bilik tersebut. Dan LCD akan menunjukkan ketiga-tiga bilik tersebut ada dalam keadaan on dan lampu boleh dibuka oleh pelajar. Kita boleh lihat room pertama on, room kedua on dan room ketiga adalah on juga. So, kita dapat lihat pelajar cuba membuka lampu dan ianya boleh dibuka kerana warden telah menghidupkan sistem tersebut. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya,
Projek ini telah memberikan kami pengetahuan baru dan juga memberi peluang kepada kami untuk membentangkan idea kami bagi menyelesaikan masalah yang telah dinyatakan. Hasil kerjasama daripada rakan-rakan serta penelia, kami dapat mencipta satu sistem yang dinamakan asrama RFID, di mana lampu bilik boleh dipadam dengan mudah oleh warden tanpa perlu pergi ke setiap bilik. Sekaligus ini dapat menjimatkan masa dan tenaga warden, dan pada masa yang sama dapat membantu warden asrama mengawal kadar penggunaan elektrik di asrama. Okey, ini saja penerangan tentang projek kami, iaitu projek asrama RFID. Sekian, terima kasih.